last presenter would be Cikgu Siti Khadijah binti Ramli from SMK Pulau Indah, Selangor. So, nama project ialah Gift Kiosk from Shy to Shine. Okay, so this is the description of the project. Our objective is to improve social skills in social business for special needs students. Although our students are adept with skills and flair for baking and have quite an ability to run a bakery, they possess a very low self-esteem to interact with people. So this is another project that focuses on special needs students. Okay, therefore, this initiative attempts to assist our special needs students to further polish their skills in baking and boost their confidence and social skills. Our aim is to launch a kiosk in our school, run totally by the students themselves from production to marketing. This initiative hopes to be an impetus for special needs students, which would lead to further opportunities to develop into skillful and successful individuals who will fit in society respectively. Okay, so Cikgu Siti Khadijah, dipersilakan, Cikgu. Okay, thank you Zel. Okay, saya Cikgu Siti Khadijah binti Ramli. Okay, saya share dulu skrin ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya Siti Khadijah binti Ramli dari SMK Pulau Indah. Okey, seperti yang anda tahu, saya berada di sini adalah kerana menjadi antara salah satu daripada 15 orang finalis untuk Cikgu Kickstart Award 2021. Okey, jadi pada hari ini terima kasih kerana menjemput saya untuk orang kata share projek yang saya hasilkan bagi program Kickstart ini. Dan untuk kali ini saya nak share journey secara santai-santai sajalah. Okey, sebelum saya meneruskan perjalanan cerita projek Kickstart ni, saya ceritalah sikit. Okey, saya pun Siti Khadijah binti Ramli. Saya lulusan dari UKM dalam program pendidikan khas. Dan saya telah mengajar selama 14 tahun dan saya telah bertukar dalam 2 sekolah. Sekolah pertama SMK Teluk Gadong dan yang sekarang ini saya mengajar di SMK Pulau Indah. Okey, saya nak cerita sikit pasal sekolah SMK Pulau Indah. Pelajar pendidikan khas saya sama juga dengan Dr. Shi. Kami satu kapal dan kami mempunyai pelajar kategori yang sama, program integrasi pendidikan khas. Okey, untuk sekolah saya ada seramai 29 orang pelajar dan 5 orang guru sebab kami sekolah kecil untuk pendidikan khas lah. Okey, apa itu gift kiosk? Okey, ini adalah next step projek saya. Kami punya orang kata visi untuk projek ini, saya menggunakan word from shine to shines. Okey, terusnya. Alright, kenapa saya memilih ataupun kenapa timbulnya idea ini? Sebab ia bermula dengan isu ataupun problem statement. Okey, pertama yang saya menyebabkan saya bila saya membaca iklan mengenai Kickstart ni, saya membuat sedikit kajian dan saya juga mencari isu ataupun apa yang problem yang saya hadapi semasa di dalam kelas. Okey, saya mengajar, saya sebagai guru mengajar kemahiran profesional pembuatan roti. Jadi yang saya nampak student saya mempunyai kelemahan ataupun kekurangan confident. Lepas tu mereka juga mengalami kekurangan social skill. Lepas tu kami dah memberikan, macam saya telah mengajar mereka kemahiran pembuatan roti dan mereka alhamdulillah mereka dapat menguasai kemahiran roti dengan sangat baik. Tapi saya tak nak just bila di sekolah mereka menguasai, bila habis sekolah macam Puan Shi cakap, Dr. Shi cakap, kita tak nak macam di sekolah kita dah bagi everything tapi after school benda tu tiada orang kata continuous. Dan yang keempat kita nak di sekolah
kadang-kadang kita tak dapat menyediakan satu suasana ataupun praktikal yang betul-betul seperti yang akan mereka hadapi semasa di luar. Contohnya, contoh bila saya mengajar pembuatan roti, saya juga ingin mereka menjual. Tapi kalau kita tidak menyediakan satu orang kata tempat ataupun untuk cara mereka mempraktikkan apa yang kami ajar secara orang kata sebenar, jadi apa yang kami ingin sampaikan sebab itu orang kata specialnya pendidikan khas, guru-guru akan sentiasa mencari idea menyediakan sesuatu benda yang betul-betul pelajar boleh kuasai secara maujud ataupun orang kata secara praktikal. Alright. Seterusnya, jadi untuk mengatasi masalah ini, saya mengadakan beberapa langkah. Yang pertama, saya memperkasakan lagi kemahiran apa orang kata bisnes mereka dan juga bakery skill. Memang untuk bakery skill tak ada masalah sebab dia memang ada dalam kurikulum pendidikan khas. Kami mengajar mereka mengikut silibus, dan yang kedua kami menyediakan juga real praktikal. Sebab itu yang saya ingin mewujudkan kios sebagai salah satu real praktikal untuk mereka menjalankan projek entrepreneurship. Yang ketiga, menyediakan tempat ataupun untuk student menyediakan sebagai satu orang kata center untuk student kami menyediakan produk-produk untuk dijual kepada komuniti sekolah untuk peringkat pertama dan seterusnya komuniti sekitar. Dan yang keempat, kita nak mengajar student untuk berkomunikasi dan juga berjumpa dengan komuniti yang mula-mulanya mungkin di dalam sekolah, komuniti sekolah dan seterusnya komuniti luar. Okey, seterusnya kenapa objektif program saya ini seperti yang saya cakap sebentar tadi, saya nak menyediakan apa orang kata stimulasi ataupun tempat stimulasi yang sebenar-benarnya. Jadi kios ni mereka yang akan run, mereka yang akan sediakan produk, mereka yang akan kemas, mereka yang akan jual dan mereka yang akan promote produk yang mereka hasilkan. Seterusnya kita nak menaikkan semangat mereka bila nanti saya akan ceritakanlah apa perubahan before and after this program, dan kemudian kami nak polish skill mereka. Alright. Okey, yang seperti saya ceritakan tadi, yang terlibat dalam program kios gift kios ni adalah melibatkan 25 orang special education. Dia sebenarnya ada banyak sudut kerja, 8 orang yang menghasilkan roti dan juga contohnya 8 orang lagi akan set up kios dan 8 orang lagi akan yang kebanyakan pelajar yang low function, mereka akan membantu dalam contohnya mengelap meja, memastikan persekitaran kios bersih dan juga memastikan bilik masak yang setelah masak itu telah dibersihkan dengan baiklah. Dan ia melibatkan komuniti yang saya untuk yang sekolah ni, di SMK Pulau Indah terdapat lebih kurang dalam 1,500 orang pelajar dan juga 90 orang guru, dan kami juga dalam perancangan untuk melibatkan komuniti orang asli kerana di SMK Pulau Indah juga terdapat juga pelajar orang asli. Jadi kami melihat macam orang asli ni mereka juga ada produk, jadi kita nak bersama-sama mengketengahkan produk mereka di dalam kami punya kios. Okay, itu the next step. Alright, jadi impak yang kami nampak dalam projek kios ni, kita nak melihat pelibatan pelajar secara full. Yang saya nampak macam sekarang, even untuk macam setiap hari pagi-pagi sebelum kami menghasilkan roti, pelajar yang akan decide roti apa yang mereka akan buat. Sebab saya kata okey hari ni sebab kami ada list roti yang biasa kami buat yang kami dah ajar dalam 6 jenis menu, dan mereka akan kata cikgu hari ni kita buat cheese lah sebab semalam ramai orang tanya, ataupun mereka akan decide lah. Jadi saya sebagai guru festival pada waktu itu, okey, cikgu setuju, jom running. Jadi mereka akan terus starting membuat roti, menimbang semualah. Dan seterusnya student apa orang kata level confidence meningkat itu tidak dapat saya nafikan sebab contohnya saya ada seorang pelajar yang tidak boleh dia boleh bercakap tapi dia ada orang kata hanya di rumah je dia bercakap, di sekolah dia langsung tak ada keluar suara.
Dia hanya percaya pada certain person saja. Tapi bila kami beri peluang dia menjual walaupun dia tidak bercakap, yang saya nampak perubahan, dia dah mula tersenyum, dia dah mula orang kata ada communicate yang secara apa orang kata fizikal. Bila orang tanya RM1 ke? RM1. Jadi bagi saya mungkin itu small perubahannya, tapi ia sangat besar untuk kami guru pendidikan khas. Dan kemudian kita nak produk daripada pelajar-pelajar ni orang kata terkenal, sebab kita dah bagi input. Jadi sayang kalau kita tak ketengahkan lagi produk-produk pendidikan khas ni, sebab macam Dr. Syah tadi dia buat apa Dobi dan sebagainya. Memang pendidikan khas kami tak dapat cemerlang dari akademik, tapi kami cuba buktikan kami juga boleh menghasilkan pelajar yang boleh menghasilkan produk yang orang kata dari segi servis ke ataupun juga produk lah yang seperti roti ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, yang seterusnya lah NGO involvement. Alhamdulillah di SKM Pulau Indah kami mendapat banyak orang kata support. Contohnya daripada kami mendapat sponsor tepung, kami juga mendapat sponsor peralatan elektrik. Jadi benda-benda ini yang bagi saya sangat bermakna, kerana sekurang-kurangnya kami sebagai guru tidak berasa keseorangan untuk membantu pelajar-pelajar pendidikan khas ini untuk ke depan lagi. Okey, seterusnya orang kata apa 4 elemen yang penting dalam projek ni saya rasa yang menyebabkan saya yakin untuk meneruskan projek ini, dan saya rasa ia akan insya-Allah berterusan. Yang pertama, ini adalah merupakan salah satu daripada kurikulum pendidikan khas. Jadi benda ni insya-Allah tidak akan orang kata just bila student ni dah habis sekolah dah tak ada lagi pelapis, sebab dia part of kurikulum, jadi tidak akan sentiasa continuous lah. Dan seterusnya dia juga adalah part of curriculum di mana kami ada apa kelab keusahawanan. Dan yang ketiga, student commitment. Tidak dapat nafikan kalau Dr. Shi boleh mencelah pun, sebenarnya komitmen pelajar pendidikan sangat super. Itu yang membuatkan kadang-kadang cikgu dah penat pun cikgu rasa, alah budak nak lagi lah. Jadi kita pun walaupun dah penat, okey jom. Sebab komitmen pelajar-pelajar pendidikan sangat bagus dan sangat super. Kalau boleh bagi 100%, saya bagi 150 markah lah. Jadi yang seterusnya, yang keempat, school community involvement. Alhamdulillah di sekolah saya apa orang kata komitmen daripada guru pengetua sangat bagus. Contohnya nanti saya tunjuk gambar, itu pengetua dah sediakan sebelum saya buat kios, pengetua dah siap dulu buat latar belakang mural untuk kami, untuk orang kata starting untuk kami lagi semangat untuk menghasilkan kios. Sebabnya nak menghasilkan kios ni bukan mudah, sebab memerlukan orang kata modal yang tinggi. Dan school community juga daripada student-student mainstream yang perdana sangat bagus. Kadang-kadang bila jumpa saya pun, cikgu hari ni jual roti, walaupun saya dah terkenal dengan cikgu roti pun tak apa, bagi saya itu dah salah satu daripada apa orang kata pengaruh yang baik jugalah, orang kata impact yang baik jugalah. Sekurang-kurangnya mereka dah sedar apa orang kata produk-produk daripada pendidikan khas. Sebab untuk starting mula-mula saya ceritalah untuk kita mulakan projek ini, nak jual roti pada permulaannya untuk mencapai orang kata kepercayaan untuk student-student ni membeli roti kami pun take time. Sebabnya mereka tak kenal pelajar pendidikan khas pada waktu itu, tapi bila dah lama-lama mereka boleh mengenali pelajar-pelajar pendidikan khas dan mereka juga mengenali produk-produk kita. Bagi saya itu adalah salah satu daripada impak yang sangat bagus untuk satu komuniti sekolah yang sihat. Okey. Untuk orang kata untuk ini saya cerita sikit lah untuk publicize kami punya produk lah. Mungkin kami menggunakan Facebook, Telegram ke, WhatsApp dan juga sebagainya lah. Orang kata daripada mulut ke mulut. Okey, saya nak cerita sikit juga daripada hasil daripada orang kata hadiah daripada Kickstart. Alhamdulillah menjadi orang kata ibu duit lah untuk kami. First, kami memang saya memang aim untuk set up di kios. Lepas tu kami juga gunakan untuk raw material, untuk workshop cost dan juga untuk advertisement dan juga banner dan semualah. Jadi memang orang kata 2,000 cukup, memang tak cukup, tapi sebab kami menjalankan projek jualan, jadi benda tu sebagai orang kata setakat ibu duit, orang kata kita boleh membiakkan lagi duit dengan mengadakan lagi jualan lah. Orang kata set up di kios tu antara salah satu daripada aim kami. Okey, ini timeline-nya. Kalau ikutkan
untuk projek bakery ni dia bermula daripada 2013 lagi, tetapi untuk projek Kickstart ni ia menjadikan lagi projek kami lebih terarah ataupun ada aim yang lebih jelas. Macam sekarang untuk projek Kickstart memang saya rancang untuk membina kios, jadi step dia tu lagi cantik dan lagi orang kata ada aim yang untuk mencapai vision lah. Alright. Ini antara orang kata background saya, pelajar-pelajar yang menjayakan projek ini. Ini rakan-rakan sekerja dan juga pelajar-pelajar saya. Okey, Alhamdulillah ini yang orang kata dalam proses pembinaannya. Kami cuba sesedaya upaya untuk memastikan kios ini berjaya. Alright. Ini salah satu, saya ambil sedikit lah gambar-gambar pelajar saya mengadakan membuat aktiviti di bilik masak. Okay. Projek ini tercetus disebabkan kemahiran kami. Projek ini tercetus kami ialah memasak disebabkan kemahiran kami. Kemahiran kami ialah kami telah memasak atau membuat roti. Sidik kepada 70 kami telah membuat 70 dan hasilnya 53 orang murid itu menyatakan ia tidak makan. Dan hasilnya 53 orang murid itu menyatakan ia tidak makan. Dia ambil masa yang sangat lama lah sebab kelas terus bila nak pergi kantin rehat jauh. Dia ambil masa yang sangat lama lah sebab kelas dengan lepas tu dia melambatkan kerja saya sendiri. Saya pengawas, jadi masa rehat tu sekejap je. Saya kena bahagikan masa tu untuk pengawas. Jadi masa rehat tu sekejap je. Saya kena bahagikan masa jarak daripada kelas saya dengan kantin jauh. Lepas tu saya kena pergi jaga. Jarak daripada kelas saya dengan kantin jauh. Lepas tu berebut dengan orang nak makanan, kena tolak lagi, kena impit. Daripada proses kami menimbang bahan dan selepas dah timbang bahan, lepas tu menimbang bahan dan selepas dah timbang bahan, dah lepas hedon, lepas tu timbang roti, lepas tu mengadon, lepas timbang buat bulat, dah lepas hedon, dah lepas timbang roti, masuk dulang, lepas tu terus masuk, dah lepas timbang buat bulat, bagi dia dah lepas tu masuk dulang, lepas tu teruskan balik, taruh sos dia atau mayonis. Dah kembang tu kita masukkan balik peti ais, taruh sos ke atau mayonis. Lepas tu selepas tu dah nampak masuk balik peti ais, masuk oven. Lepas tu selepas tu dah nampak lebih kembang, proses masuk oven. Roti kami bermula daripada 8 pagi hingga 10 pagi. Proses penyediaan dan jualan kami bermula daripada 8 pagi hingga 10 pagi. Daripada 10 pagi dan jualan 11 pagi. Jualan kami pula bermula daripada 10 pagi hingga 11 pagi. Makan pun kejap. Tapi semenjak ada projek BPPL ni, makan tu kita orang boleh buat homework sekali. Dan kami pun dah jaranglah kena marah dengan cikgu. Makan tu kita orang boleh buat homework sekali. Dan kami pun dah jaranglah kena marah dengan cikgu. Bakery ni menjimatkan masa saya untuk saya melakukan tugas saya sebagai pengawas. Jarak kelas dan bakery juga adalah dekat. Jadi menjimatkan masa saya, jarak kelas dan bakery juga adalah dekat. Jadi menjimatkan masa saya boleh menjalankan tugas saya sebagai pengawas. Setiap hari kami telah menghasilkan sebanyak 160 biji roti. Setiap hari kami telah menghasilkan sebanyak 160 mendapat penghuni yang lebih besar lagi dapat supaya Okey, itu saja daripada saya. Seperti sebagai penutup, untuk apa-apa projek pun cikgu-cikgu, even tak kisahlah pendidikan khas ataupun bukan pendidikan khas, bagi saya kalau kita buat dari jiwa, insya-Allah projek kita itu akan orang kata berjalan lancar, dan jangan high expectation. Even sekecil-kecil pencapaian student pun, macam saya, kalau student saya boleh lap meja dengan bersih pun dah sangat besar pencapaian pun, kita harus bersyukur sebab dari kecil-kecil itulah yang kita akan dapat result yang lagi besar selepas ini. Dan moga saya harap kepada semua rakan-rakan, kita sama-samalah orang kata sharing ataupun orang kata bersama-sama, jangan putus asa lah untuk anak-anak murid kita terusnya lah. Okay, terima kasih.